الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita sama lagi hadis yang keempat. Itu hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi saya baca sekali lagi hadis ini untuk ingatan kepada kita, sebagai ingatan kepada kita. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kita lepas tu kira hadis yang kelima, siap. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Itu hadis yang keempat, hadis yang kelima. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Diriwayatkan daripada Anas, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi aku tidak lebih dicintainya daripada ayah dan anaknya dan daripada manusia keseluruhannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini kita telah bincang dah sebelum ini. Ulama hadis membahagikan cinta kepada 4 jenis. Kita ambil situ, bagi ada teks itu boleh tengok situ lah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengajar kita tentang hakikat cinta itu. Kerana cinta seperti mana yang kita telah sebut sebelum ini adalah merupakan satu sifat yang Allah SWT jadikan sebagai satu sifat khusus kepada manusia. Seseorang yang tidak ada sifat sayang, cinta, kasih pada seseorang yang lain, sebenarnya itu sebagai satu kecacatan, cacat dari segi jiwa. Kerana cinta ini merupakan fi'lul qalb, merupakan perbuatan hati manusia. Walaupun perbuatan hati manusia, cinta itu sebenarnya dia akan, bila ada perasaan cinta, tak kiralah kepada siapa. Walaupun cinta itu disebut sebagai perbuatan hati, tetapi dia akan nampak, akan lahir pada anggota manusia. Tu. Jadi perkara ini kita boleh lihat secara realiti bagaimana kita kata biasa disebut sepasang kekasih lah, atau orang yang sedang bercinta. Bagaimana perubahan hidup yang berlaku kepada mereka. Begitu juga seorang anak yang sayang, yang cintakan kepada ibu dia. Begitu juga ibu yang cinta kepada anaknya. Dia nampak kesal. Kesal tu nampak. Dan perasaan cinta, kasih, sayang kepada seseorang ini bukan satu perbuatan yang hina. Tidak sebenarnya. Dia tidak hina perbuatan. Cuma dia jadi hina bila diletakkan tak kena pada tempatnya, maka jadi hina lah dia. Dalam hadis ini Nabi SAW nak mengajar umat dia bahawa cinta itu dia boleh jadi mulia, boleh jadi sebagai satu wasilah penyebab untuk manusia meningkat, naik darjat dalam agama. Jadi kalau kita tengok golongan sufi, dia ada khususnya maqam hub, dia panggil maqam hub.
Mana kedudukan cinta itu dah waktu tu tinggi. Tak boleh waktu perlu latihan kerohanian, latih dari segi amal dan sebagainya. Jadi bila kita kata maqam hub itu, maknanya sebenarnya kita boleh dapat, tidak salah waktu itu. Tapi mestilah melalui cara yang diizinkan oleh Nabi SAW, dengan cara yang betul lah. Maknanya kita buat berdasar kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan perasaan cinta ini mari, saya kasih ni kalau dalam konteks agama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ini dia lahir daripada amalan. Cara kita nak memantapkan perasaan hub itu dia melalui amalan. Sebab itulah setengah-setengah kitab ulama kata hakikat cinta sebenarnya dia bercampur dengan amalan. Katakanlah kalau kita sebut cinta itu saja je, tapi amalan itu tak ada, ikut cinta pada Nabi tapi tak ada sifat ikut Nabi, maka waktu dia panggil, kalau istilah kita kata cinta seperti cinta Abu Talib lah. Abu Talib itu cinta saya ke Nabi, saya ke Nabi Abu Talib dalam sejarah, tapi dia tidak ada ittiba, ikut Nabi itu tak ada. Jadi tak ada kelebihan sikit habuk cinta kalau semata-mata itu. Dia jaga, dia mempertahankan Nabi seperti mana yang kita tengok dalam kitab kita, maklumlah kedudukan Abu Talib. Tetapi kenapa keadaan dia tu begitu? Tak ada faedah langsung cinta dia tu di hari akhirat, sebab dia tidak ada ittiba Nabi, tak masuk Islam dia. Jadi kalau kita kata cinta kepada Nabi, kita mesti buktikan dengan perbuatan kita. Kita lah orang yang paling kuat nak ikut sunnah Nabi, seperti mana yang dibuktikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita nak supaya cinta kita tu cinta yang boleh pahala, maka kita letak keutamaan dia kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta kepada orang lain boleh, tapi janganlah sampai peringkat melepasi cinta Allah dan Rasul. Tak apa. Sebab Nabi pernah tanya Sayyidina Umar ya, siapa yang orang yang paling kamu sayang, orang yang kamu suka, kamu cintai? Dia kata diri dia. Saya paling sayang diri saya, tak ibu bapa saya. Nabi kata tak betul tu, tak kena tu. Betulnya kena cinta kepada aku. Kena cinta kepada aku maknanya cinta kepada Allah. Hak tu dia kena lebih daripada segala-galanya. Saya nak kata kalau gitu saya betul semula lah. Yang cinta saya yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian barulah saya cinta pada diri saya, pada ibu bapa dan sebagainya. Aku Nabi kata hak tu baru. Hak tu maknanya cinta dalam konteks agama. Sebab kalau manusia ni benarnya dia bukan pada sebut dari lidah, tidak. Kalau sebut ni boleh sebut belaka. Jadi dia mari satu hal, satu perasaan hal dia panggil. Kalau orang istilah sufi dia panggil hal. Mari suatu keadaan hasil daripada latihan ikut Nabi seperti mana sahabat Nabi ni cinta dia mari tu dia ikut Nabi. Hak Nabi suruh dia buat, orang panggil sunnah fi'liyah. Hak Nabi larang dia tak buat, orang panggil sunnah tarkiyah. Hak Nabi tak buat, dia tak buat. Dalam bab agama lah, dalam bab ibadat. Kalau kita berbeza makan dengan Nabi, tak apa. Nabi tak makan nasi biryani, tak ada bunyi Nabi makan nasi biryani misalnya. Kita makan nasi biryani misalnya, tu tak apa tu. Tu bukan khusus dalam bab ibadat tu. Tapi kalau dalam bab ibadat, tadi dia mesti ikut Nabi. Tu kita tidak ada hak. Ni maksud. Kalau bab lain tak apa. Kita nak rekod nak buat bentuk umum hasil tidak melambang ke syirik, tidak melambang ke tempat-tempat ibadat. Dia adalah garis panduan dia. Buatlah lagu mana pun, fashion pakaian, asal menutup aurat, menepati ciri-ciri menutup aurat. Tak apa. Tu. Dari sudut tu tak apa. Kalau ibadat tak boleh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ayatnya Islam tu lengkap tu, dari segi akidah, dari segi ibadat, dari segi syariat maksudnya. Ibadat khusus. Tapi dari segi keduniaan, budaya di muamalat tu berbeza-beza. Kerana hukum berkait dengan muamalat dia banyak hukum yang bersifat prinsip. Sebab dia manusia ni hidup ni dia akan berbeza mengikut perkembangan zaman. Tapi ibadat tak berubah dia ada.
Kita duk semaya lagu ni, kalau kita ikut Nabi sampai kiamat lagu tu. Dia tak berubah dah lagi. Maksud dua ayat. Mari alih tang mana boleh tak alih mesti lagu tu. Sebab aku baru tetap bab ibadat. Kita kena tahu. Tak banyak lagi benda lain kita buat. Tujuan yang saya sebut gitu nak ayatnya untuk mencapai jadi sampai cinta seperti mana sahabat sehingga kesanggup jihad, sanggup segala-gala. Asal atas rasa agama hak ni dia mari daripada amalan. Amalan itu ittiba. Besar sangat ittiba. Itulah prinsip agama semua. Ikut Nabi SAW dari semua sudut, khusus dalam bab ibadah. Baik, walau bagaimanapun dalam perbincangan ulama disebutkan bahawa cinta itu terbagi pada 4 bahagian, 4 jenis. Yang pertama, cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi, yang disebut sebagai hubbut tabi'i. Al-hubbut tabi'i, yang cinta berdasarkan kepada naluri. Ni kalau Nabi tak ajar pun, Nabi tak baca hadis ni pun, hak tu tetap ada. Perasaan semula jadi. Bila kata manusia, adalah perasaan. Kalau ada sikit-sikit pada binatang tu, waktu orang panggil cinta yang tidak lengkap, tak lengkap. Gitu ya. Saya kita kecil gitu, tapi bila besar dia buat tak tahu, tengok anak dia buat tak tahu gitu, lari gitu, tu kambing lah gitu ya. Tapi manusia ni tidak. Manusia ni lebih. Dia ingat lama, dia boleh simpan tu perasaan sampai bila-bila. Jadi cinta ni, cinta berdasarkan naluri dan tabiat semula jadi yang Allah jadikan kepada manusia, seperti kasih pada diri sendiri kita, saya pada diri kita, saya pada ibu bapa, saya kepada kaum kerabat dan sebagainya. Waktu tu kalau tidak atas rasa agama pun ada tu. Manusia mana pun dia ada. Kita kata manusia tidak bertamadun lah, kita kata tidak berpakaian, pakai sikit-sikit. Kita kata orang duduk di kawasan, kita kata orang asli, kita kata dah. Tapi tetap ada. Hak tu memang tetap ada. Kalau tak ada hak tu, boleh kita kata gila dah hari tu. Boleh kata gila, boleh kata tidak sempurna, cacat dari segi rohani dia. Tak cukup seorang kita mahu. Ni dia panggil kita atas dasar tabi'i, naluri. Hak ni ada berlaku. Kalau hak ni tak ada, hak ni berat kita. Hak ni pun tak ada dah. Kalau hak ni pun tak ada dah, dia tak akan mari cinta lain. Cinta secara tabi'i pun tak ada dah. Hak tu pun sudah tiada dalam diri manusia. Habis manusia tak ada nilai, tak akan mari lagi 3 cinta seterusnya. Ni asas dia, ataupun kita sebut sebagai asas cinta. Ni lah, daripada hak ni lah kita kembangkan cinta tu kepada hak lain. Asasnya ni, cinta secara naluri, cinta secara tabi'i ni, hak ni hak asas yang Allah buat pada diri manusia. Ada berlaku setiap orang, tak kira orang Islam, tak orang kafir, bangsa mana pun ada. Daripada hak ni lah kita nak kembangkan, kita nak besarkan dia, kita nak suburkan dia. Jadi Nabi nak mengajar kita dalam hadis ni, bagaimana kita nak suburkan satu potensi baik, iaitu hub cinta itu, supaya ianya menjadi cinta yang mengangkat manusia menjadi manusia yang mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat mardatillah, mendapat cinta Allah dan sebagainya. Benda tu ada dah. Sebab biasa kita dengar motivasi pagi, dia kata kita sudah ada nama. Jadi tugas kitanya, ayah kita juri nama, tapi untuk menjadikan kita ternama, kita kena usaha. Nak ada nama tu tidak payah, nak jadi ternama tu payah. Ni pun begitulah juga. Cinta tu ada dah, tapi bagaimana kita nak suburkan dia mengikut saluran yang betul. Yang mana dengan cinta ni sanggup mati. Kalau cinta kepada perempuan sanggup mati, tak adalah mana tu. Itu cerita mesti gitu lah. Ni cinta ni siapa sahabat, siapa sanggup mati, rela tinggal keluarga, rela perang dengan ayah sendiri. Akan rasa cinta pada agama. Tu mengaku. Ni kita kata berbaloi. Tapi kalau cinta kepada manusia, sama-sama manusia sehingga sanggup mati, sanggup orang panggil, kita kata gada habis segala prinsip, sanggup balas dengan keluarga, tu perlu penilaian banyak perkara.
Perlu penilaian banyak. Jadi Nabi nak ajar kita ini hakikat cinta sebenar. Allah nak bila Allah beri kepada kamu perasaan cinta, Allah nak kamu suburkan dia mengikut kehendak dia. Inilah kehendak dia. Sama je hadirat. Sama je. Kalau kita baca dalam kitab, Allah beri kepada manusia ni sifat dia boleh bila nak marah. Semua ada. Kalau kita panggil sabar. Mana asas tu ada. Begitu juga perasaan marah. Semua manusia ada. Kalau tak ada aku cacat jiwa manusia. Walaupun tangan kaki cukup molek, tapi sudah dia tu banyak masalah sebenarnya. Tak ada. Setiap kita ni ada perasaan nak marah. Ghadab itu. Setengah tu sampai mereka ghais, tak boleh kawal. Hal ni adalah. Tapi bila Islam mari, dia nak ajar kalau nak marah, ni pastikan marah atas dasar agama. Baru kamu naik tinggi dalam agama. Baru kamu darjat kamu tinggi. Maka Allah lahirlah tokoh-tokoh untuk membuktikan benda tu. Misalnya kalau dalam bab marah, bab baik saya normal. Tapi marah dia tu selepas dia masuk Islam, dia boleh kawal marah dia. Kalau untuk agama, sanggup mati. Tapi kalau untuk peribadi gitu dia boleh tak apa. Tapi kalau agama kan, sehingga Sayyidina Umar ni selain daripada makna Al-Faruq, dia juga antara gelar Sayyidina Umar. Orang kita jarang guna gelar ni. Orang kita disebut Umar Al-Faruq. Dia ada salah lagi gelar dia. Hak ni sebenarnya sahur dalam kitab. Tapi orang kita tak apa guna. Dia panggil waqafan inda kitabillah. Kifanya sikit ni. Sebab ada 3 kalimah. Waqafan inda kitabillah. 4 kalimah. Sayyidina Umar ni terkenal. Kalau di kalangan sahabat, orang yang tunduk kepada kitab Allah. Duk tengah marah tu kalau baca ayat Quran siap lah. Pesen dia gitu. Misalnya ketika Nabi wafat, dia kata siapa dia kata Nabi mati, dia ke penggal lagi. Tak ada siapa bang. Jauh udah disebut dalam kitab. Macam satu panik lah. Kata Nabi wafat. Bila Sayyidina Abu Bakar mari, Sayyidina Abu Bakar wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Seterusnya ayat. Siap lagi. Terduduk. Sebab tu sahabat-sahabat kata waqafan inda kitabillah. Seorang yang tunduk selalu. Kalau bahasa Kelantan waqaf ni nak jadi moyak tak lalu. Moyak lalu bila baca ayat Quran, bila baca hadis. Ini sifat Sayyidina Umar. Bukan sekadar Al-Faruq. Bahkan tu jadi lakab, jadi gelar dia. Sebab tu banyak kitab-kitab baru dia popular kan. Bila sebut Sayyidina Umar, dia tak guna ada Al-Faruq. Al-Faruq sebab Al-Faruq ni zaman ni. Al-Faruq ni zaman Mekah. Dia boleh gelar tu zaman Mekah. Waqafan ila kitabillah ni selepas tu dipopularkan oleh sahabat. Sebab nampak Sayyidina Umar ni backing tu backing, tapi kalau dalam bab hukum agama dia selalu korban jiwa dia. Senyap lalu kalau bunyi orang baca hadis, baca ayat Quran. Ni sifat ni yang kita nak. Makna Nabi ajar dia tu, makna dia berikut betul ajaran Nabi. Sebab dia mampu kawal. Payah tu ada nak mampu kawal perasaan. Sebab Sayyidina Umar ni memang lah dia orang backing. Tapi nak ayatnya Allah SWT tunjuk kepada kita satu contoh manusia lagi, tapi dia boleh tunduk dengan wahyu ilahi. Tu. Jadi bukan senang nak dapat kelebihan ni sebenarnya. Kelebihan dalam agama. Orang nak dapat pangkat datuk pun pahit orang-orang. Payah kat lah atas dunia pun nak dapat pangkat dunia pun payah. Ni pangkat yang berguna dunia akhirat. Bukan senang. Yang kedua, cinta ini tak ada pada binatang apa adanya, pada binatang apa ada. Yang kedua, dia panggil al-hubbul aqli. Cinta atas dorongan logik, akal, atas dorongan akal. Jadi cinta peringkat ini, ni kita kira ni peringkat tinggi lah sikit. Mana cinta tu lahir berdasarkan kepada logik, berdasarkan kepada pemikiran, berdasarkan kepada pemerhatian, akal dia. Akal dia yang proses jadi cinta, yang menyuburkan proses cinta. Cinta tu daripada hati, tapi akal yang menyuburkan perasaan itu. Ini dia panggil al-hubbul aqli. Secara akli, misalnya di sini dalam nota ni Maulana tu dia ada sebut situ, dia kata menurut tabiat semula jadi manusia tidak ada siapa pun yang suka misalnya ibu jari dia dipotong, orang nyakit cimani misalnya pasti siapa nak kena kerak dah pudung jadi. Tapi bila doktor kata tak boleh,
Awak ni kalau awak tak kerak ni, awak mati. Kerana saya ke ibu jari jadi menyebabkan mati tu. Sebab atas tubuh manusia jadi mati semua. Kita kata mati. Kalau kerak ni ada harapan lagi. Dan mana terbukti bila kerak tu sihat selepas tu. Atas nasihat doktor dia aku tengok. Orang yang kena kerak tu memang selamat lepas hari. Jadi makna ni saya tu. Jadi maknanya kalau saya ke ibu jari boleh menyebabkan jadi hilang keseluruhan hidup. Nak saya mana? Tu kena nilai dengan kena. Nilai dengan akal. Kena nilai dengan akal. Jangan ikut perasaan. Nilai dengan akal. Jadi benda-benda begini dia bergantung pada kecerdikan, bergantung pada kepintaran seseorang, bergantung pada ilmu seseorang juga. Ini dia panggil cinta secara akli. Kita fikir sebab tu kadang-kadang kita orang Melayu pada kecil. Cuba fikir, maknanya dia ada proses akal sih. Penilaian akal diperlukan di sini. Dan doktor yang suka tu bukan dia benci, tapi kerana saya nak menyelamatkan nyawa. Ini dia panggil al-hubbul akli. Cinta tu atas dorong akal. Jadi cinta ini dia ada perkiraan, maknanya untung rugi. Kalau tak kerak, memang kalau kerak rugi seputung. Tak cukup dah lah. Sebab kita tengok orang kerak ibu jari kan? Tengok tidak megang mana kaki dia, megang ibu jari tempat megang. Dia kerak. Mana benda tu ada perkiraan. Tapi kalau tak kerak, rugi besar lah. Boleh jadi melarat sampai ketih, kerak ketih asalnya ibu kaki lah. Kalau dibiarkan. Jadi itu beberapa perhitungan-perhitungan yang menjadi kita kata yang mendorong kepada keputusan seseorang. Gitulah. Contoh-contoh. Jadi dalam kes ni lah kita kata, misalnya kalau kita ambil contoh lain, misalnya ubat yang pahit semua ubat tu pahit, ubat tu dia kena telan. Jangan dia cair sikit. Kalau cair sikit beraya betul mata pahit semua ubat. Tapi doktor kata ubat ni yang molek. Pahit sikit. Sebab apa dia pahit pun sementara dia fikir. Pahit. Nak pahit tahu mana kat kita tu. Tapi siap kira-kira ni. Mana di situlah dia mikir. Mana dia tolak hak naluri, dia guna akas. Kalau kira naluri tak sih. Semua tu terasa kehendak saya lah tu. Saya pada rasa sedap. Tak sih rasa tak sedap ni. Kita benci pada rasa tak sedap. Tapi bapa juga tu. Atas rasa saya pada tubuh badan. Kalau tak makan ubat ni, takdirnya ubat ni pahit. Jaya tak ubat mani. Kecuali orang mati. Orang mati tak ada lah pahit-pahit gitu. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan cinta atas dorongan akal seringkali dapat mengatasi cinta atas dorongan naluri. Jadi cinta ini termasuk dalam ikhtiar manusia. Kena ingat ya kira. Sebab hal inilah sebenarnya kadang-kadang setengah orang cinta tabi'i itu dia lebih kuat daripada cinta akli. Kita kata tak boleh. Misal sebagai contoh. Misalnya seorang perempuan tiba-tiba jatuh cinta pada seorang lelaki. Lelaki itu teruk. Makna lelaki itu kalau kita tengok, kalau kita ukur dengan nilai akal kita, tak nak sabar awak nak nikah lelaki dengan rekod bawa jenayahnya gini, pangah hunduh kita tu. Habis tu perempuan dia kata tu boleh berubah. Dia yang nak pandang. Dia nak sekal ke dia takwil lah tu. Dia takwil bukan sifat tu saja. Bagi takwil macam-macam dia takwil. Dia nak seekor kuda putih di tengah-tengah kuda hitam. Macam-macam lah falsafah tu di situ. Dan yang gila sekal lah. Kadang-kadang jadi akal dia tu tak boleh nak mengatasi akliyah dengan tabi'iyah. Maka di situ dia akan berhadapan satu ketika dia akan berhadapan dengan kecewa dan sebagainya. Di situlah nilai manusia sebenarnya. Baik, cinta yang ketiga. Yang ini dia panggil al-hubbul imani wad-dini wal-hubbul syar'i. Al-hubbul imani wad-dini wal-hubbul syar'i, iaitu cinta berdasarkan pada keimanan
berdasarkan kepada agama, cinta berlandaskan pada syariat Allah. Ni hak yang ketiga ni. Iaitu apa-apa tindakan yang dibuat atas dorongan cinta ini tentunya perhuntungan rugi atau baik buruk menurut kacamata keduniaan. Mana dia tidak tengok tu. Mana kalau ada cinta yang ketiga ni, dia nilai sesuatu tu bukan berdasar kepada keduniaan, bukan berdasar kepada dunia, tapi dia berdasar pada akhirat. Lagu mana jadi di hari akhirat? Dia ambil kira tu. Ni orang panggil fikrah Islam. Fikrah Islam ni kadang-kadang orang agama tak ada fikrah ni. Dia orang agama, mengajar agama, lama mengajar agama, tapi tak ada fikrah. Maka dia jadi orang dunia lebih daripada orang dunia lagi. Tapi semua tidak mengaji agama, tapi Allah beri kepahaman pada dia. Nikmat dia tu. Akhir sekali dia jadi mikir walaupun nampak biasa dia tak pakai piah luar jin kata sesuatu. Tapi kita tengok mikir ni sesuatu banyak dengan hadis Nabi ni. Ni apa fikrah Islam. Hak tu pihak tak mesti ngaji agama boleh fikrah Islam. Kadang-kadang ngaji agama fikrah agak lebih teruk pada orang tak ngaji agama. Pusing kita pergi. Yang mengaji gapo? Tu bahaya, na'udzubillah lah. Fikrah tu. Siapa ada? Saya pernah jumpa lah. Kadang-kadang manusia ni jadi pergi pada sekali orang kena tu. Dia ni dengan orang agama, tapi dia cerita lah. Saya sebut secara umum lah. Tidak mesti ni berlaku satu kali. Sebab orang agama ni biasa orang tengok dia ni mesti keagamaan lah cara dia mikir. Tapi teruk ni orang agama hafiz nak benar. Siapa kau tu kata aku taubat dah, aku tak saya cari bini ustazah. Orang lain ustazah, orang molek juh, tak ada apa. Kau kena dia, kena uji dia lah. Tak saya. Tapi kata nak cari guru matematik pula. Tak harus nak mikir, tapi tak saya ustazah dia tu. Kena parut dia. Itu bukan masalah ustaz, masalah peribadi. Tapi waktu dia silap mikir dia tak. Dia ingat kalau ustazah ni mesti jadi molek ni. Silap tak kena. Sebab kita lah dulu kan kalau ngapa Quran mesti kebar, tak akan buat maksiat. Tiba-tiba ngapa Quran tak mayat. Mana ngapa Quran tak mayat? Ngapa Quran ni suku. Dia tak jadi kebal ngapa Quran ni. Ingat, semata-mata ingat. Faham ayat ni belum lagi. Jadi cinta secara iman, secara dini, secara syar'i ni antara ciri dia manusia bila ada cinta ni, ingat cinta ni mari ni dia bukan mari seberono gitu, tidak. Dia daripada latihan amalan ikut Nabi, baru Allah kurniakan hadiah kepada kita cinta pada agama, menyebabkan semua kita buat atas dunia ni perhitungan kita akhirat. Perhitungan kita lagu mana sudah kita bila mati, bila nak buat sesuatu agak-agaknya lepas kita nak jawab tu. Jadi dia hitung tu, itulah perkiraan dia. Kalau manusia lagu ni orang panggil dia sudah ada hubbul imani ataupun al-hubbud dini ataupun al-hubbus syar'i. Kalau ada. Jadi hal ni hadirat kita gunalah hal ni untuk nilai diri kita. Aku ni duduk peringkat mana? Kita tak usah nilai orang lah, kita nilai diri kita tu. Misalnya kalau kita tengok sebagai contoh lah, seorang yang tua terketar-ketar bangun di waktu subuh di negeri yang 4 musim setahun ni lah. Ketika musim sejuk di tempat kok ada 4 musim setahun, dia tak suka sejuk pak kita. Kalau orang biasa duduk di ngaji luar negeri, dia tahu dah. Pakai baju tu tak rapat jip besar, bahan dengan luar jip pula. Ada lagi 2-3 lapis tu pun ketar lagi rasa. Musim sejuk dia, pak kita musim sejuk ni tidur tak akan wajar. Musim terkujuk, hujan berok-berok pula. Tapi sejuk sana bawa mau. Kalau tak cukup pakai yang mati. Siapa ada ulama tu, siapa dia mula terlebih dari kita Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad Bukhari tu. Mana Al-Adabul Mufrad mana disiplin seorang pribadi muslim. Bagaimana pribadi muslim yang sebenar? Misalnya seorang guru disebut seorang guru dalam cerita tu. Saya tak ingat apa nama guru ni, lama baca tak ingat. Tapi jelas lah hak tu memang ingat molek lah. Seorang guru yang umur 80 tahun lebih, dia mengajar anak murid dia
dapat pada waktu malam, dia mengajar waktu malam, musim sejuk. Ni negeri ada 4 musim setahun. Gak malam tu dia kata dia cerah huruf, cirik diri. Kalau kita kata cerah huruf, bahasa Kelantan ni dia cirik diri. Kes mentah nak buang air, paksa ambil air semaya, sapa 20 kali. Dia nak tunjuk pada anak murid dia pentingnya ada air semaya masa mengaji. Sapa 20 kali lebih. Ni cara dia nak latih secara praktikal pada anak murid. Walaupun dia ngomong 80 lebih, tak boleh kena air. Orang ngomong 80 lebih ni kurang dah kekuatan tubuh ni. Tapi dia nak buktikan kepada anak murid dia. Biar lekat. Payah nak lekat. Goyak mudah nak lekat tu payah. Kadang-kadang guru tu pasal korban, nak tunjuk anak murid. Kadang-kadang anak murid ni guru ayat tak lekat. Tak guru buat tu lekat. Sebab tu guru dia besar, mu jangan tengok aku buat. Mu kena tulis aku ayat. Sebab dia tahu dari tak amal juga. Guru pun jadi juga. Dia bimbang kalau tulis aku buat tak serupa dengan aku ayat, tak sulit lah tu. Jadi kadang-kadang anak murid hidup dengan guru dia. Sebab tu guru hadis ni dia kena pantas seumur hidup. Payah aja. Bukan senang. Kena pantas seumur hidup. Bila buat salah seperti ingat kita ni ngajar hadis. Ngajar hadis mana seolah kita duk royak hak Nabi. Jadi benda-benda tu kadang-kadang boleh membentuk peribadi manusia. Bila nak buat salah sikit, tak ada. Lagu mana kat kita ni? Dia mari gitu. Sepatutnya gitulah. Supaya kita aku ni ngaji hadis, aku ni ngajar hadis. Bila nak buat supaya dia mari, itu sebagai pagar maya kepada kita yang membentuk jiwa kita. Jadi sanggup umat Islam ni di negeri yang sejuk tu bangun tengah malam waktu subuh ambil air semai, kan nak semai subuh sanggup. Sebab tu panah hari dan sebagainya. Apa tu? Kan tak setinggal semai nak salat. Tu saya cinta lah. Itu cinta lah tu sebenarnya. Ni dia panggil cinta kerana agama. Selagi dia panggil al-hubbul ishqi. Al-hubbul ishqi, cinta kerana dorongan ishq. Ishq ni asyik lah. Asyik ni dia ada bahasa kita asyik seorang perempuan atau lelaki yang minat pada perempuan sampai ke peringkat dia mati hilang pedoman. Asyik. Kalau bahasa kita syok lah. Dia ada hadis palsu ni. Dia ada hadis palsu. Dia kata man asyaqa fa'affa famata fahuwa syahid. Kalau ada salah waktu ni itu tidak hadis. Ada dalam kitab Allah parut so. Kita cek tengok rupanya hadis palsu. Dia kata hadis Nabi. Man asyqa, siapa syok pada seorang, tak kira ada lelaki ke perempuan, fa'affa, dia tahan. Dia Kenapa? Nak jaga afif, sifat afif dan afifah dia. Sebab kita bila tengok perempuan ni, mesti ada kadang Tuhan nak uji kita. Pada hari ini ada dah semuanya mari perasaan manusia. Tuhan nak uji tapi kita atas rasa agama. Itu asyik tapi afa. No. Kalau boleh nak miliki perempuan, nak miliki lelaki, tak kira dengan cara zina, kasar ke boleh. Mari itu perasaan. Tapi kita astagfirullah, jaga. Itu maknanya man asyika fa'affa. Famata, mati selok dalam keadaan itu. Fahuwa syahid, mati syahid dia tu. Ni bukan hadis ni. Ni bukan hadis ni. Ada ulama sebut. Makna dia tu boleh. Jadi dia sedang berlaku satu pertemuan, konflik dalam jiwa dia. Dalam dia kadang-kadang Tuhan nak uji ni. Tuhan nak uji. Jangan memang. Ada orang cerita ni, orang ngaji hadis. Kuat kat leh ni. Saya pernah juga mengaji dia. Dia masa hidup mengaji dia pernah. Dia setengah-setengah negeri tu dia comel tidak suara kita, dia comel sungguh. Kita ni comel tidak sungguh sama mana. Setengah-setengah dia comel. Kalau belum dia pakai setel, kalau ada tak ada. Dia pernah tengok comel tu comel sungguh. Sehingga dia pergi mari pulak. Tengok 3 hari tak hilang lagi. Orang kata tak ada apa lagu ni. Tengok dia tak ada nampak, tak tahu nama dia, jumpa dia dah kasut. Dia pakai setel. Tengok komen. Jadi tengok sekali, tengok pandangan pertama ni bahaya kat dia. Tengok tu pergi jauh, klik mari pula nak tengok.
Tengok tu pergi buat tahu, tapi klik rumahnya mari teringat 3 hari. Kalau saya kat baca Quran, baca hadis tak lari. Nak awak lagi mana agak-agak. Dah kalau ambil nombor telefon, ambil alamat, tidak jadi hijau. Ya, tu fa'al. Patulah maksud kata-kata hikmah ulama kan ni bukan hadis. Mana kalau kita kita tak sih melakukan maksiat. Boleh jadi Allah beri darjah syahid sungguh. Kita duduk tepat orang contoh. Dan kita ada kritik pula, ada kemampuan pula. Tiba-tiba kita boleh afif makna orang jaga diri khususnya dari sudut seks. Itu makna asal. Ini makna cinta ish lagu tu. Puncak cinta atas dorongan iman dan agama. Tapi hal ni ish sini ni satu istilah. Ish yang saya sebut tadi, ish dari segi bahasa maknanya asyik pula. Asyik tu dah bahasa Arab asalnya. Asyik. Nak jumpa orang tak tahu dalam bahasa Melayu asyik. Sebab tu bahasa Selatan kat syok lah. Syok. Berat tu bahasa tu. Tak buat keju mana bunyi. Asyik ni. Asyik tau. Itu fa'al madhi tu. Asyik ini siapa perekat tengok macam nampak walaupun perkara tu tak ada depan. Sebab tu dalam ilmu kesufian dia ada juga maqam asyik. Asyik ni nampak tu fana, semua fana. Asyik terakhir. Hak ni mak kena hak ni, kalau mari hak ni dah. Bagi dia dunia ni kecil. Kita nak juga hak ni. Sebab dia kalau mari hak ni hubud dunia, tak boleh nampak dunia no. Buat kaya tak cukup lagi. Lepas tu kita tengok dunia penipu tu juta awal lah. Kaya nipu. Miskin ni sakit tawa gitu ya. Ni aja orang panggil penipu, orang panggil jenayah kepala putih. Jadi puncak kita atas dorongan iman dan agama apabila ajaran agama dilakukan satu persatu tanpa mengambil kira akibatnya. Jadi hak ni kalau mengikut dalam huraian ni dia kata hubbul ishqi ni dia boleh bila seseorang tu dia mengambil kira bila dia buat tu agama ni kerana itu perintah Allah. Dia bukan kerana nak syurga Allah tu tidak. Bukan kerana nak, tapi Allah suruh. Dia faham bila dia yakin hak ni sahih, arahan ini sahih, amalan maka dia pun buat. Buat tu kerana apa? Kerana nak ikut perintah Tuhan. Dia tak kira dah rugi ke atas dunia. Siapa dia tak boleh kecapi nikmat dunia, asalkan dia boleh laksana ke perintah Allah, tak apa dah bagi. Perintah dan larangan Allah tidak dituruti kerana nak syurga, kerana takut nak kedak, kerana Tuhan kata suruh semaya. Dia tak cara dah pahala banyak bagi dia tak penting. Ini perintah Tuhan. Ini tinggi, ini peringkat tinggi lah. Ini peringkat tinggi. Dan dia tinggal larangan Allah tu bukan kerana takut neraka, kerana takut pada Allah. Ini peringkat tinggi. Kita kena terima ni kenyataan ni. Walaupun ni juga kalau setengah-setengah orang sufi juga dia nak ni juga sampai peringkat dia lari daripada dunia. Tu tak berapa kena lah pula ni. Sebab hal ni dipraktik oleh Nabi dan sahabat. Nabi tak pernah lari duduk di gua Hira tu sebelum jadi Nabi. Lepas jadi Nabi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Fa'anzir maka dia tubik berada dalam masyarakat. Sahabat Nabi pun gitu juga. Cuma Nabi sudut dia di rumah dia malam-malam pukul 3, pukul 4 pagi bangun baca Quran, semaya, tahajud. Tu bukan hidup ala hutan siapa tak tubik rambut ustaz. Bapak punggung rambut. Dalam kitab-kitab sufi hak berat ni. Sekali-sekali tubik rambut sampai punggung. Bertahun duduk lautan. Duduk lautan tu. Ada seorang kitab siapa dia buat macam sepoga tu rumah atas apa ni pokok kayu. Duk ngati. Berzikir. Siapa bila dia tubik tu orang tengok terkejut. Rambut ni sampai pun. Lepas tu dia cuci duduk rambut dia masuk juga dah. Kalau ke mana lagu tu? Ada tempat kita ni pada mati dah. Mati dah. Jauh tidak. Pernah 5 tahun dia ada hutan. Mu'ammar tariqah. Dia ada hutan. Dia makan ke apa tak tahu. Bila dia sakit dia mari dia di KBMC. Dia mari bawa KBMC sakit dia. Mana BT dia ni. Dia cerita dari sejarah hidup dia. Dia pernah 5 tahun dia tidak ada. Dia kata lah, tak tahu lah kitanya. Nak tarikat kan. Kalau lagu tu yang tidak
kalau bagi saya lah, waktu tu sudah agak lari daripada cara Nabi. Sebab Nabi tak pernah tak ada sahabat lagi seperti Abu Zar pun. Abu Zar duduk tepi gitu ya. Abu Zar tidak lagu tu. Abu Zar Al-Ghifari tidak lagu tu. Dia ikut sunnah Abu Zar ni. Cuma dia ketak sikit ikut sunnah. Bukan tak ikut sunnah, ikut sunnah ketak sikit. Jadi orang juga orang nak ikut dia ni. Sebab kita setengah buat gini. Misalnya ada setengah tu Amayah lalu Amayah lalu misalnya ada setengah tu sakit kepala kat kita dah. Dia tak ada kompromi dah. Amayah waktu tu. Jadi kadang setengah tu dia straight saja. Ada juga ni lagu tu. Jadi kadang sahabat tu macam-macam juga. Ada macam-macam juga. Jadi cinta al-ishqi ni dia tinggilah. Siapa mereka asyik ni satu istilah sehingga dia hanya nampak Allah saja. Tapi kalau kita ikut cara Nabi, dia tak jadi sah. Dia tak akan jadilah seperti setengah-setengah. Orang yang nak hidup secara ahli ibadat tu, sehingga orang tanya apa dia agak dalam poket dia motor Allah. Dia tak jadi gitu kalau ikut sunnah. Apa dia dalam jubah mu tu Allah. Siapa ada orang nganyi dia dalam lubang tanah tu dia senyap dia. Dah Allah laku. Kawan nak suruh dia khabar, tapi khabar neng dia. Tu. Tapi jangan kita buat gitulah. Tapi nak ayat ni hadis-hadis, insya-Allah kalau kita ikut cara hadis ni, kita jadi sesak seperti mana sahabat tak ada seorang apa yang sesak lagi. Dia jadi pening kepala lagi. Kata Sayyidina Ali kata sahabat-sahabat Muhammad ni dia ayat kepada pokok Syiah lah. Pokok Syiah dia kata mutahku kau dia kata. Sahabat-sahabat Muhammad ni siang kerja tak tidur. Setengah tu pergi malam tidur sekejap, lepas tu bangun beribadat pada Allah, sujud dahi rapat di tanah sujud. Bila lengah tu letak atas pipi pula sujud. Berapa lengah saja. Siapa letak atas pipi sakit kok. Tu sahabat malam. Bila bangun pagi nak mai subuh, muka ni berdebu, muka ni berdebu, penuh dengan debu. Berapa lama sujud. Orang kata abid fil lail, fursan fil nahar. Ibadat pada waktu malam tapi siang hari bagai ke kuda-kuda perang. Itulah dia penggambar sahabat Sayyidina Ali sebut pada proposnya. Tidak suka kamu. Bawa usah. Malam tidur kau mati dah. Bila lagi tak nahjul balawa. Jadi gitulah. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan bincang kesimpulan dari kita ambil semula insyaAllah. Jadi gitulah hadirat. Kemana pun nak dapat cinta ni peringkat ketiga dan keempat ini dia melalui ittiba. Ittiba maknanya ikut perintah Nabi. Ikut perintah Nabi. Maksud ikut perintah Nabi ni dua je hadirat secara ringkasnya. Mana hak Nabi suruh buat kita buat, hak Nabi tinggal kita tak buat. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat dalam bab ibadah. Itu maksudnya. Boleh pahala lah. Mana kita tak buat, Nabi tak buat, boleh pahala. Boleh pahala. Itu dia panggil sunnah tarkiyah dia panggil. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.